Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Kahfi, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Tersambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 107. Kitab edisi tulisan Rumi, muka surat 107, pada tajuk yang di atas, tugas seorang alim terhadap penuntutnya. Tugas seorang alim terhadap penuntutnya. Sayugia bagi seorang alim apabila didatangi seorang penuntut
dipereksanya terlebih dahulu jika penuntut itu mempunyai masa yang lapang dan berkeahlian pula untuk memahami ilmu pengetahuan. Maka hendaklah ia menyuruhnya membaca kitab sebanyak yang mungkin. Tetapi jika yang datang itu seorang awam untuk mempelajari apa yang perlu dari ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia memimpinnya sendiri, mengajar dan memahamkannya betul-betul. Hendaklah ia meringkaskan pelajarannya kepada penuntut awam itu. Jangan sesekali memanjangkan membaca kitab kepada orang awam sehingga memberatkan mereka untuk memahaminya, atau menghabiskan masa untuk mendengar bacaan itu. Mereka tidak perlu belajar lama-lama kerana apa yang diperlukan oleh mereka terhadap ilmu pengetahuan itu adalah amat terhad sekali. Baik tuan-tuan, ibu ayah sekalian, pagi ini kita tengok satu lagi tajuk tentang tugas para alim ulama, para asatizah, para ustaz, para ustazah yang didatangi oleh orang yang ingin menuntut ilmu. Dia ada dua konsep lah kita panggil kalau bahasa kita hari ini. Yang pertama disebut jenis pengajian talaki, jenis menghadap guru, duduk berdepan dengan berkitab dengan masa yang lebih panjang. Orang kata dengan berhadapan dengan guru secara seorang demi seorang. Atau macam kita kata pengajian pondok dan sebagainya lah. Dan yang kedua adalah pengajian dalam bentuk umum, macam yang kita buat di surau masjid, di pusat-pusat kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah dalam bentuk umum, kuliah perdana, ceramah umum, ataupun kuliah duha, kuliah muslimat. Yang datang ke dalam majlis ilmu itu adalah pelbagai lapisan, dan kebanyakan mereka yang hadir itu dipanggil orang awam, orang yang levelnya orang-orang awam, yang mereka ini memang nak belajar, tetapi bagi kita yang mendidik, yang mengajar, mestilah tahu selok-belok, tahu kaedah macam mana kita nak tackle audience yang datang mendengar kuliah-kuliah kita. Teknik tu kena ada. Kuliah subuh cara dia begini, kuliah maghrib macam ni, kuliah muslimat kang macam ni, ceramah umum macam ni, forum macam ni, program live Facebook ke apa macam ni. Sebab kadang-kadang teknik itu ada sedikit berbeza, dan dia kena juga mengikut lokasi, situasi dan keadaan. Macam contohlah, pagi ni kita kuliah subuh. Biasanya kuliah subuh lebih pendek masa daripada kuliah maghrib. Jarang kuliah subuh lebih panjang dari kuliah maghrib. Sebab faktornya, iaitu subuh. Faktornya mengantuk. Bukan tuan-tuan je penceramah bersama. Kan? Kadang-kadang macam tu lah waktu dia kan. Memang waktu dia. Jadi
jangan dipanjang sangat, jangan dileret-leret sangat kuliahnya sehingga menyebabkan nanti orang tak berapa gemar nak dengar. Kalau kuliah maghrib, itu lain suasana. Dia dah riuh rendah dengan macam-macam bunyi. Subuh ni tak ada bunyi apa sangat, sunyi. Jadi semua benda ini kena ditengok juga. Lepas tu tajuk yang nak dibawa, isi yang nak dikupas. Antara teknik yang saya belajar sikit-sikit daripada dua kekanda saya, Ustaz Salahuddin dan Ustaz Halim Nasir, kita kena masukkan juga sedikit lah, orang kata cuit-cuit sikit dengan isu semasa yang berlaku. Orang kata jangan straight dengan kitab saja kan, kena ada corner lipat sikit lah. Kena ada cuit-cuit sikit supaya apa yang kita huraikan itu nampak dengan keadaan semasa yang berlaku dengan bacaan kitab yang kita baca. Itu lebih menyebabkan orang lebih seronok nak dengar. Itu teknik lah. Itu kami ustaz kena belajar teknik tu. Termasuk juga cara penyampaian, laras bahasa yang kita guna. Sebab kadang-kadang yang kita jemput ni, ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia statusnya profesor kan, pensyarah universiti. Kadang-kadang dia bersyarah di surau masjid, dia guna laras bahasa universiti yang biasa diguna hari-hari di universiti depan mahasiswa. Dalam masjid surau ni tak berapa mahasiswa sangat, mahasiswa dia panggil kan, dah veteran-veteran. Jadi laras bahasa tu dia kena olah balik lah. Dia tak boleh, sebab universiti ni bahasa dia formal, bahasa dia tinggi kan. Dia kena bahasa rojak lah, sedap sikit lah, bahasa kampung, bahasa rojak, supaya orang suka dengar, orang tertarik lah, senang, orang minat kan. Teknik-teknik macam minggu lepas hari Sabtu pukul 8 pagi minggu lepas, saya dijemput forum secara online lah. Saya, lepas tu Ustaz Salahuddin Nasir, moderator dia Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang, kemudian penganjur dia Haji Arsyad. Jadi penganjur ni Haji Arsyad ni orang Banjar, Ustaz Salahuddin pula pandai cakap Banjar. Jadi 10 minit mukadimah tu cakap Banjar, 2 orang je faham. Jenuh saya dengan Ustaz Said, jenuh buka kamus. Sambil tu belajar-belajar cakap Banjar sikit kan. Jadi seronok lah, seronok. Dia macam tu. Jadi laras bahasa tu, bila orang dengar, orang suka, menyebabkan itu satu daya tarikan, orang akan datang dengar kuliah-kuliah kita. Sebab itulah tuan-tuan, dua-dua ada tugasan. Tuan-tuan ada tugasannya, datang kuliah paling kurang mendengar dengan baik. Itu paling kurang. Mendengar sambil ingat, atau tambahan sikit mencatat, tambahan lagi ada kitab, itu tambahan. Tugas kami pula cuba selaraskan ilmu yang disampaikan supaya masyarakat faham. Dan satu benda yang saya pernah dipesan 22 tahun dulu, abang-abang saya pesan, dia kata bila kau mengajar, jangan bagi jemaah pening. Maksud dia habis kuliah, jemaah keluar tu sambil bersiul lah, macam tu. Dia relax, dia suka, dia tenang lah. Jangan dia keluar-keluar buang kopiah, garau kepala. Dia kata aku pening lah, ustaz cakap tadi boleh pula makan babi katanya. Contoh. Ada contoh. Jadi biar kita kuliah
ada kesimpulan, ada poin, orang senang faham. Itu ikhtiar kami lah, kan? Walaupun hakikat kefahaman itu Allah yang bagi, kan? Allah yang bagi, Allah yang memahamkan tuan-tuan dan ibu ayah sekalian, bukan kami. Kami tu kami syarah bercakap aja. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun sebenarnya benda-benda yang kita panggil ilmu ni, mengaji, menuntut ilmu, belajar, apa semua istilah tu, berkuliah ke apa, adalah rutin yang tak boleh lepas dalam hidup kita. Benda yang kita tak boleh ambil ringan, yang kita tak boleh buat berlebih kurang, ialah menuntut ilmu. Sebab terlalu banyak hadis-hadis, ungkapan sahabat-sahabat, pesanan ulama yang mengingatkan kita peri pentingnya belajar, mengaji, menuntut ilmu. Sebab itulah asas yang terbaik, khususnya ilmu agama, dengan kita tidak meminggirkan ilmu-ilmu yang lain, dengan kita tidak menafikan juga kepentingan ilmu-ilmu dunia yang lain, tetapi basic utamanya ialah ilmu agama. Sebab akhir zaman ni macam-macam masalah yang timbul. Saya dengar tazkirah Jumaat semalam, satu masjid, kebetulan yang tazkirah tu sahabat saya juga, ustaz juga. Dia mengajar sekolah, dan dia pernah tanya pada satu kelas sekolah menengah. Sekolah menengah, saya kata satu, terkata dua, macam tu. Dia tanya soalan yang paling senang. Siapa nama mak Nabi? Seorang tak boleh jawab. Siapa nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan baginda? Seorang pun dia kata bagi jawapan tak betul. Satu pun tak betul. Sekolah menengah tuan. Jadi inilah benda yang kita kena risaukan. Kita tak tanya lagi rukun semayang, itu lagi wahara lah, kan? Kalau tanya satu kelas tu, contoh tak, berapa orang yang solat, mungkin boleh tengok dengan jari lah. Yang solat tu pun tak tanya pula berjamaah ke tidak, kan? Solat tu kita dah okey dah pada kita. Jadi inilah contoh-contoh sebenarnya yang kita kena alert. Baik itu penting sangat-sangat kita mengaji ni. Sebab kita ada dunia yang lain, yang dipanggil alam barzah, yang dipanggil alam akhirat, alam mahsyar, alam sana, yang semua kita akan menuju ke sana. Jadi nak tuju ke sana tu kena ada bekalan, kena ada preparation yang paling terbaik. Dan saya sebut dah sehari dua lepas tuan-tuan, saya ulang sikit pagi ni. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni siapa? Semua orang tahulah. Dia sahabat Nabi yang mulia, Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat, merangkap menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali ni dia ada beberapa gelaran sebenarnya. Yang paling masyhur ialah karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Sebab apa dia dapat gelaran itu? Sebab dikatakan dalam riwayat Sayyidina Ali ni masuk golongan kanak-kanak yang terawal memeluk Islam. Maknanya dia masuk Islam tu dalam umur dia muda lah, lebih kurang lah 9, 10, 11 tahun macam tu. Dan dari umur lahir dia sampai dia memeluk Islam 9, 10 tahun itu, dia tidak pernah menyembah walau satu patung berhala sekalipun.
Sebab itu dia dapat gelaran itu, karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Sebab apa dia tak sembah patung? Sebab masa dia membesar itu, dia membesar bersama Nabi SAW. Dan Nabi itu, dia dengan Nabi sepupu kan. Masa Abdul Muttalib, datuk Nabi nak wafat, dia wasiat pada Abu Talib, tolong jaga Muhammad, tolong jaga Nabi. Abu Talib tu bapa Saidina Ali, Ali bin Abi Talib. Jadi masa dia membesar dalam rumah tu, dia membesar duduk dengan Nabi. Jadi bila dia duduk sekali satu rumah dengan Nabi, dia hanya nampak benda yang baik saja yang Rasulullah buat. Sebab itu dia tak pernah sembah patung berhala. Berbeza sahabat lain, macam Saidina Umar, sebelum Islam selalu sembah patung berhala. Bukan sembah patung je, berhala pun dia pernah makan. Punya hebat Saidina Umar. Dah, jadi tuan-tuan, sebab tu karramallahu wajhah, Allah mulia wajahnya. Dan satu lagi gelaran yang paling masyhur, bukan paling masyhur lah, yang dijoloki kepada Saidina Ali tapi tak apa terkenal sangat, iaitu Ali Al-Hukama. Ali Al-Hukama, Ali yang bijaksana, Ali yang cerdik pandai, Ali yang otaknya bergeliga, otaknya genius. Itu antara dua gelaran Saidina Ali yang agak kita kena highlightkan juga. Tapi di tempat kita paling terkenal tongkat Ali lah. Itu yang paling hebat kali. Saidina Ali orang tak apa kenal sangat. Jadi tuan-tuan, satu hari orang tanya Saidina Ali satu soalan, tapi dalam satu soalan tu ada dua soalan. Maknanya yang tanya pun hebat juga lah, kan? Cerdik juga yang tanya tu. Soalan dia ialah, wahai Ali, apa benda yang susah dan yang paling susah? Itu soalan dia. Kalau soalan tu tuan-tuan tanya kat saya, apa benda ustaz yang susah dan paling susah? Jawapan dia, saya susah nak jawab. Aku pun tak tahu apa jawapan dia. Apa benda yang susah dan paling susah? Dia ada beza kan? Susah, paling susah. Senang, paling senang. Suka, paling suka. Dia kan beza kan? Paling tu maknanya lebih lagi tak? So soalan kawan ni pada Saidina Ali, apa benda yang susah dan paling susah? Saidina Ali sebab dia cerdik kan, dia hebat, otak dia cantik. Saidina Ali kata yang susah itu ialah mati atau alam barzah itu. Yang susah tu alam barzah, kubur. Kan susah. Kita memanglah tak tahu sebab belum mati kan. Orang yang dah mati, itu yang dia sedang hadap ni. Na'udzubillah, kalau kena atas dunia kelaku tak elok, dia tengah susah lah dalam kubur tu. Dengan gelap, dengan terimpitnya. Kan? 2 hari lepas saya bangkit subuh, petik lampu bilik air, baru masuk, nak duduk je, pum, gelap. Saya kata, siapa pula main api subuh-subuh bergurau gitu kan? Buka-buka pintu bilik air, gelap gelemat satu rumah, satu taman tu gelap. Kelang kabut keluar balik cari handphone lah, buka torchlight, habis semua saya langgar. Gelap lah, pasal takut. Itu gelap atas dunia, boleh cari torchlight lampu. Ni gelap alam barzah. Lepas tu dengan kalajengking, ular. Ular kalajengking ni binatang bisa. Semalam 2 hari sudah kot tengok berita biawak pula, dia nak gigit orang. Dekat mana ke kan, 60 kilo biawak, bapak gila punya besar, macam anak buaya. Dia tengah sidai baju, ada semak-semak, keluar biawak, kejar dia.
Lepas tu ada anak ada 3 tahun nak digigit. Sempatlah selamat, telefon Jepam, tangkap. Biawak kan, binatang biasa. Yang kemarin dulu Sungai Tua pula, Ulu Yam, harimau. Tuan-tuan tengok video tu ke tuan-tuan baca Quran ni? Memang tak tahu apa cerita dunia ni. Orang nak tukar kerajaan pun tak tahu lah kot. Jadi tuan-tuan, buat-buat bertenang, tunggu je lah PRU 15 tu. Tak payah kelang kabut kan. Bagi selesai Sabah dulu hari ni kan. Jadi tuan-tuan, dekat Ulu Yam kemarin dulu orang jumpa rimau. Bapak gila besar tuan-tuan rimau tu. Tengok video tu kan. Bila kawan tu zoom rimau tu, dia boleh tengok je orang yang tangkap gambar tu. Dia tak lari tuan. Betul dia ghostan sikit, dia parking, dia duduk tengok. Comel, memang comel. Tapi besar tuan-tuan. Besar gila. Kan? Itu dia Ulu Yam. Hati-hatilah, mana tahu dah, na'udzubillah. Sebab hutan kan, kawasan hutan macam-macam ada. Jangan kata hutan sangat macam Ulu Yam, tempat saya puncak alam tu. Orang panggil jalan belakang tu, jalan, minta maaf sebut lah, orang panggil jalan Atantuya belakang. Tempat yang dikata Atantuya kena bom tu lah, area tu. Dia namanya Jalan Mu'tah Dahari, nama dia, jalan belakang tu. Kan 2 minggu lepas Tapir, bukan ada hutan mana pun, Tapir atau orang panggil Tenuk. Orang Sepang 3 panggil Cipan. Sama lah, 3 beradik kan. Tenuk Tapir lebih kurang lah, yang warna hitam putih tu. Bapak Tapir dia langgar dek satu kereta, remuk kereta tu kan. Bukan hutan mana pun. Tak. Jadi nak sebutnya, Saidina Ali kata yang susah tu kubur. Dengan sempit, dengan gelap, dengan malaikat yang menyeksa, dengan macam-macam seksaan, dengan apa tu yang Nabi sebut dalam hadis lain, kalau orang tu jahat, nanti pagi petang Allah tunjuk neraka dalam tu, nampak laluan neraka, dapat bahang api lagi. Itu yang susah tu. Dan Saidina Ali jawab soalan kedua tadi, yang paling susah ialah bila masuk kubur tak ada bekalan. Itu yang paling susah. Nampak jawapan tu cantik kan? Yang susah kubur, paling susah masuk kubur tak ada bekalan. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ini yang sedang kita buat ni. Inilah yang tuan-tuan saya tengah buat. Kita nak siapkan sebaik dan sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa ke dalam kubur tu. Sebab bekalan itu, saya ulang dah banyak kali, mesti kita buat masa kita hidup. Semasa hidup. Bila dah mati, meninggal dunia, tak boleh siapkan bekalan lagi. Sebab tu masa hidup ni kena siapkan. Dan kita kena sedar, ajal maut itu adalah Allah yang atur, Allah yang susun. Kalau Allah kata mati, matilah. Kalau Allah kata kamu belum mati lagi hari ni, apa pun jadi pada kita hari ni, insya-Allah tak mati lagi. Tak. Allah yang atur semua. Bukannya ada sebab, bukannya ada bahaya beria sangat. Macam baru ni kan, tidur dalam kereta je. Sebab dia mati. Sebab gas beracun. Gas exhaust tu kan, bocor pula sikit. Karbon monoksida. 4 orang, 3 meninggal, seorang stabil, masih hidup alhamdulillah, dan agak stabil lah, dah sedar sikit. Semalam dia dah sedar. Bila polis tanya kenal ke, dia kata kenal. Dia kata kenal. Yang datang melawat anak beranak, adik-beradik, semua saudara mara, dia kenal. Maknanya insya-Allah lah kan, mudah-mudahan segera sembuh macam biasa. Jadi tuan-tuan, jangan kata oh tidur dalam kereta mati. Tak, tidur kat rumah mati, tidur kat pejabat pun mati kan. Dia bukan kereta tu, itu asbab terpencil saja. Orang kata aksiden mati, banyak aksiden tak mati. Yang kena bim baru ni tak mati.
dekat TBS tu, Sungai Besi. Dia pun tak tahu apa berlaku sebenarnya. Yalah tuan-tuan, kita bawa kereta, tak tahu boom, apa benda ni daripada langit kan, tak tahu apa benda. Tak tahu orang pegang bawa keluar, tarik. Dia pun terpinga-pinga, tak sedar, bahu dengan selangka patah. Tak mati. Bim 30 kaki jatuh, sekeping besar meja kan. Betul sebelah seat driver kan. Kereta memang habis kan. Tapi tak mati tuan. Sebab belum ajal. Itu je cerita. Kita duduk bawah pokok manggis, buah manggis jatuh sebiji atas kepala, mati tuan. Tak payah bim. Buah manggis dengan buah rambutan je, orang baling pun kena kepala, mati terus. Sebab ajal tu sampai. Tapi orang dengar ngeri lah, pasal apa Pak Haji mati kena baling buah rambutan kan, macam tak masuk akal je. Cuma nak sebut, kita dah tengok dah kematian itu. Surau Ikhwan Desa Bakti Selayang tuan-tuan. AJK hantar WhatsApp 2 minggu lepas, ustaz jamaah kita meninggal ustaz. Saya kata siapa dia sebut nama. Saya kata nama-nama ni ji saya tak kenal sangat ji. Hantar gambar sikit. Macam tuan-tuan kan, saya kenal muka tuan-tuan geng kafi ni, geng-geng gua ni. Tapi nama tu bukan saya kenal semua. Muka saya tahu. Bila jumpa kat luar kenal, ni geng kafi. Terutama bila jumpa kat Takwa kan, memang kenal sangat. Jadi itulah. Jadi tuan-tuan, nak sebutnya, dia kata ustaz nak haji sekian meninggal. Saya kata hantar gambar. Dia pun hantar, saya tengok, Allah, kenal sangat-sangat bendahari surau. Sebab ustaz paling rapat dengan bendahari lah, untuk pengetahuan. Itu je kan. Kalau tengah kuliah tak nampak wajah bendahari, ustaz pun risau juga nak berkuliah. Susah hati je rasa kan. Balik kosong aku ni kan. Contoh ya, contoh. Jadi saya tanya pasal apa meninggal, sakit apa kan. Dia kata ustaz, kita jumpa dia ustaz dalam surau, atas sejadah, pukul 3:30 pagi ustaz. Sorang-sorang dalam surau. Dah kalau seorang dalam surau 3:30 atas sejadah, buat apa tuan? Takkan main game kot kan. Mestilah beribadah, mestilah munajat. Dia kata ustaz, dia untung ustaz meninggal dalam surau, berjubah 3:30 pagi, seorang-seorang munajat tanpa gangguan makhluk. Saya tak tahu jalan cerita dia, lepas isyak dia tak balik ke apa, wallahualam. Tapi dia jumpa dalam surau 3:30 pagi. Saya tanya sakit apa? Dia kata dia memang ada kencing manis ustaz, tapi mungkin serangan jantung. Mungkin lah jantung kan, seorang-seorang. Saya cerita di satu masjid hari Rabu baru ni. Lepas kuliah jumpa pula bendahari pula risau. Yang ustaz sebut tadi tanda tu saya macam ada ustaz. Sudahlah saya kata. Tak apa, saya kata entar panjang umur insya-Allah kan. Dia pula takutlah. Jadi tuan-tuan, nak sebut itu contoh mati yang baik. Kita dah tengok banyak dah tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah tengok kematian-kematian yang baik-baik ni banyak dah kita jumpa. Kita seronok, kita tompang gembira tengok saudara kita, kawan kita, jiran kita, anak murid kita, ustaz kita mati yang baik-baik. Tapi kita besok, itu yang Saidina Umar pesan radhiyallahu an. Saidina Umar kata, kalau kamu nak mati baik, hidup kena jadi orang yang baik. Kita nak mati baik, husnul khatimah yang kita doa tiap-tiap hari itu. Saidina Umar kata, hidup kita kena baik. Hidup kita kena jadi manusia yang baik, baik yang dinilai pada sudut agama, bukan manusia. Sebab kalau manusia nilai baik, belum tentu juga. Tapi kita nilai dari sudut pandangan Allah dan Rasul. Dan ada juga ulama yang sebut,
Ramai orang berdoa minta mati baik, bagus. Macam kita kan, doa-doa lepas mayang, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami mati yang baik. Baguslah. Ulama kata ramai orang berdoa minta mati yang baik, tetapi tak ramai orang doa minta hidupnya baik. Ramai orang doa minta mati baik aja. Sepanjang perjalanan hidup nak membawa ke mati tu, jalan yang dipilih tak tahu jalan apa. Na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan, manusia ni ragam dia banyak. Kan? Dia punya perangai tu macam-macam yang kita nak hadap. Kalau AJK Surau Al-Kahfi ni, dia nak kena hadap jamaah Surau Al-Kahfi yang macam-macam perangai. Kalau kita jadi YB Adun, kita nak kena hadap rakyat dalam kawasan kita tu yang macam-macam perangai. Kalau kita jadi Perdana Menteri, kita nak hadap satu Malaysia punya perangai. Memang manusia macam tu, kelaku dia macam-macam. Jadi biarlah kita ubah diri, ambil kelaku-kelaku yang baik-baik. Usaha. Kita bukan kata kita terbagus, aku geng surau, hari-hari datang ni ahli syurga. Amin lah kan. Tapi tak salah rasa hebat diri macam tu. Kita kena baiki diri. Sebab manusia ni kadang dia suka buat benda pelik-pelik tu. Yang tak disuruh, yang tu dia buat. Yang baru ni pergi kubur berdarah, kan tak ada kerja tu, pergi tuang tak apa air merah kat situ kan. Pandai pula cari kubur yang mendap tu, nak bagi nampak real sikit, nak bagi viral tu kan. Kubur tu kubur baru juga. Dan interview Tok Imam Masjid Rega tu, dia kata ni orang baik, kami kenal yang mati ni orang baik, geng masjid. Tak siapa hantu raya mana tak ada kerja, pergi tuang tah minyak ke entah apa, lepas tu viral, kubur berdarah, tak ada kerja tu. Kan buat dosa je tu. Lah kali bila cek balik, bukan darah pun, tah minyak ke apa benda, minyak gamat Langkawi ke apa tak tahu. Dah tak ada kerja. Pelik-pelik. Ada seorang di setapak, saya tengok di Desa Rejang setapak, dia parking kereta, nak masuk kereta, atas tempat wiper kereta cermin itu ada kucing. Dia ambil kucing, dia empuk atas jalan. Marah ke kucing tu, duduk atas cermin kereta dia. Dia ambil kucing tu, video pula ada pula nak jadi cerita tu kan, CCTV ada. Dia pegang kucing tu, dia hempuk atas jalan raya, jalan tar tu. Oh, kita tengok menyirap kan. Rasa nak boh penerajang aja kan. Geram. Bila tengok dalam berita, alhamdulillah tuan, tak mati kucing tu. Saya ingat mati cara dia hempuk tu, saya ingat mati. Dan besok tu bila dah viral-viral, dia pergi buat report polis, buat kenyataan dia yang buat kerja tu kan. Polis siasat, kalau sabit kesalahan, penjara setahun, denda 50,000 pada muka dia. Tak ada kerja tuan nak. Kadang-kadang kita rasa apa, manusia ni dia tak ada keprihatinan, kasih sayang pada haiwan. Yang seksa kucing ada, seksa anjing pun ada. Yang macam-macam lah perangai entah apa-apa manusia ni kan. Jadi sebab itu benda ini perlu di-guide dengan agama, dengan iman, dengan ilmu, dengan amal. 3-4 hari lepas pun sama juga, buat malu kita gombak aja. Rasul Melayu Haji Kahar 15 tahun lepas dah kena tangkap, bawa ajaran sesat, mendakwa dia tu Rasul untuk orang Melayu. Dah bertaubat dah. Dengar-dengar bunyi dulu dah bertaubat, kita pun dengar dah lega. 4-5 hari lepas dah kena tangkap balik tuan. Pasal hidupkan balik ajaran. Nampak perangai manusia. Ada pula pengikut tu, itu yang kita pening. Yang kuliah tak datang, yang jenis huru-hara macam tu suka ikut. Ada pengikut tuan-tuan, dekat Kajang, dekat mana Ceras, kat Gombak ada pengikut.
Tuan-tuan, minta maaf bahasa kasar sikit sebut lah, orang Melayu tak layak di Rasul kan, cermin muka lu. Makan nasi lemak apa benda Rasul macam tu. Tak payah, tak payahlah kan. Bukan maknanya Rasul tak boleh makan nasi lemak dah kan. Mungkin ada kot Rasul makan nasi lemak ke, saya tak tahulah. Tapi maknanya tak payahlah dah. Nabi kata la nabiyyi min ba'di, tak ada nabi lagi selepas aku. Sudahlah. Dan kalau ada sekalipun yang Nabi pernah declare nama calon Rasul, kalau ada Sayyidina Umar je. Bukan aja Kahar, Nabi tak sebut. Kok ada pun Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Nabi sebut. Kod ada kota tambahan tak? Kod ada. Nabi kata kalau ada, Umar. Tiba-tiba gombak pula, jadi hero pula, tiba-tiba jadi Nabi pula dah. Wahyu mana dapat pun tak tahu. Tak usahlah tuan-tuan, kita buat benda pelik-pelik. Kita nak mati dah ni. Dah, dunia ni dah akhir zaman dah tuan-tuan. Dah banyak sangat dah contoh pelik-pelik yang bukan-bukan, yang kita tengok merata-rata ni kan. Allah dah tunjuk satu demi satu. Kita tak ambil pengajaran tuan-tuan, rugi kita. Lepas tu saya ucap tahniah pada tuan-tuan yang rajin mengaji, rajin kuliah, rajin menuntut ilmu, rajin segala-gala. Syukurlah tuan-tuan, Allah pilih kita untuk hidup di atas jalan yang lurus. Dan ingat pesanan Sayyidina Ali tadi, yang paling susah bila kita mati tak bawa bekalan. Habis tuan-tuan. Bekalan ni penting tuan-tuan. Kita musafir kena ada bekalan kan. Kita nak balik kampung lah hari ni contoh lah, balik esok balik sini balik, kena ada bekalan. Duit minyak, duit tolnya, duit makannya sikit dekat highway Karang kan. Kena ada bekalan. Apatah lagi sekarang ni kita musafir nak tuju ke alam barzah, alam akhirat. Yang alam akhirat barzah itu yang Allah sebut wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah kata akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini yang kita kena ingat, dan ini yang kita kena prepare elok. Dan doakan tuan-tuan Covid ni hilang lah. Tengok makin hari dah makin tambah-tambah pula dah di Sabah, di Kedah kan. Kita doalah, sebab kita pun dah dengar dah ura-ura sedikit khabar gembira dari Makkah Al-Mukarramah kan. Dah ada dah bunyi-bunyi pelepasan untuk umrah, cuma belum dimuktamadkan. Walaupun saya dengar berita baru ni dia kata start 1 November, tapi ada limit dah. Satu hari kalau daripada jemaah luar, satu hari boleh 20,000 je yang buat umrah. Macam mana dia nak adjust tu kita tak pastilah. Tapi adalah kaedah yang mereka dah fikirkan masak-masak. Dan kita yang kelang kabut, tunggu dulu. Itu satu berita yang baik, sebab kita dah terlalu merindui kan Makkah dan Madinah. Jadi ikut SOP yang ada. Itu aturan, jangan kita langgar SOP itu. Itu kaedah-kaedah pencegahan, kita kena ikut. Jangan kita mandai, tak apa Ustaz, Allah ada. Memanglah Allah ada tuan. Mas pakailah kan. Allah ada, memang Allah ada. Jaga penjarakan, kurangkan bersentuhan. Itu kaedah kan, yang telah disepakati di seluruh dunia. Kena akur. Jadi tuan-tuan, memanglah Allah ada. Kadang ada orang naik semangat dia macam tu. Apa semayang jarak-jarak ni Ustaz? Ini bid'ah. Dia pandai benda mufti. Jadi tuan-tuan, ini benda yang kita kena faham. Tugas kita siapkan bekalan. Bekalan yang wajib kita kena buat elok-elok. Bekalan yang sunat kita perkemaskinikan setiap hari, supaya tidak akan menyesal pada hari kematian kita. Tuan-tuan, akhir sekali saya nak sebut, sebab saya ikut SOP.
makanan dah siap. Itu SOP kuliah subuh, tuan. SOP kuliah subuh sama ada matahari dah terbit, cerah, atau makanan dah siap. Salah satu yang mana dululah. Jadi 4 gaya, dua-dua dah ada dah syarat tu. Luar pun dah cerah dah. Jadi kita akan berhenti. Tajuk berikut bulan depan insya-Allah, tugas para ulama dan para hakim, para pemerintah. Penutup, satu benda saya nak pesan untuk saya dan kita semua. Yang saya sebut benda sunat tadi tu. Ini ulama dia letak SOP, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak ikut-ikutlah, tapi sebaiknya ikutlah. Iaitu sejauh mana ukuran kecintaan kita kepada Allah adalah diukur, kata ulama, dengan sebanyak mana kita membaca Al-Quran setiap hari. Habis orang tak boleh baca Quran, macam mana Ustaz? Orang akan tanya pula kan. Ini salah satu cabang kecintaan, tapi itu yang paling utama. Sebab nak mencintai Allah, kita kena kenal Allah, sayang Allah, dan Quran itu dipanggil kalam Allah. So ulama buat kesimpulan, orang yang lebih banyak baca Quran itu dia lebih mencintai Allah. Dan saya ulang balik, bukanlah mana orang tak baca Quran, yang tak reti baca Quran tu dia tak sayang Allah, bukan. Dia ada cara lain lagi kan. Cuma main dia ialah Quran. Dia punya main dia Quran. Sebanyak mana kita baca Quran, sekerap mana, itulah tanda kecintaan. Sebab orang cinta ni, tuan-tuan, dia akan ulang sebut banyak kali. Macam kita, bukan kita, macam tuan-tuan lah. Silap pula. Macam tuan-tuan bercinta dulu. Ni tuan-tuan bukan kita tau, tuan-tuan. Macam tuan-tuan bercinta dulu, zaman-zaman 70-an dulu kan. Nak jumpa selalu tak boleh. Zaman dulu kan. Walaupun dulu mana ada bertudung ke apa kan, tapi adab tu, jangan main orang dulu. Orang datang lari belakang pintu kan. Orang dulu kan. Hebat dia. Jadi orang kata tak dapat tengok muka dengar suara, tengok bumbung rumah pun jadi lah. Kan. Tuan-tuan mesti ada pengalaman tu. Hari-hari lalu je, tak nampak muka, nampak bumbung pun jadilah. Cinta-cinta kan. Dia nak hari-hari nak tengok. Allah macam tu lah. Hari-hari kita baca, lama-lama timbul kecintaan tu pada dia. Kita rasa dekat dengan Allah, dekat dengan dia. Itu kaedah. Selain ibadah yang lain. Ini saya fokus Quran. Sebab itu yang ulama sebut. Dan satu lagi, kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diukur, kata ulama, dengan banyaknya kita berselawat setiap hari. Jadi kesimpulan dia apa? Quran dan selawat. Dan saya tambah satu lagi, istighfar. Jangan tinggal tiap-tiap hari. Banyak mana Ustaz? Tadi kan dah beritahu. Sebanyak mana? Paling banyak. Macam tu kan. Lagi banyak, lagi bagus. Itu teorinya. Jadi kita dah bagi dia punya idea. Terpulang tuan-tuan, ibu ayah sekalian nak buat macam mana. Pandai-pandai kita lah. Kan? Sebab ini benda yang boleh membantu, tuan-tuan. Ibadah sunat ni dia jadi top up. Tukang cover kita besok, dia akan top up ibadah wajib yang ada serba-serbi kekurangan. Kan? Dia akan top up. Jadi tuan-tuan, jaga benda ni. Kita cuba buat elok-elok. Jangan jauhkan diri kita dengan Quran. Jangan tinggal selawat. Berselawatlah. Ulama kata selawat ni hukum dia banyak. Termasuk ada selawat yang wajib. Selawat yang wajib ni ulama kata paling tidak sekali semua hidup kena selawat. Tu wajib. Yang lebih tu sunat. Walaupun sunat, itu tanda kecintaan kita pada baginda
sebut nama Nabi. Kan? Kita buatlah tuan-tuan. Boleh 100 hari pun jadilah pelan-pelan. Lepas tu kita naik-naikkanlah jumlah tu kan. Kita ejahlah. Sekarang ni banyak alat-alat tasbih tu kan, canggih-canggih, digital lah, apa letak kat jari semua ada, dalam handphone pun ada. Jadi manfaatkan teknologi tu untuk kita dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, itu yang saya nak share sedikit pada pagi ni. Terima kasih pada semua yang hadir, semua yang menonton live audio kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus doakan negara kita selamat daripada wabak COVID-19 dan seluruh dunia juga. Dan kita doakan juga agar Yang di-Pertuan Agong kembali sihat seperti asal, sebab baginda masih di IJN untuk rawatan jantung lah. Sebab dia ada rasa tak sedap, sakit-sakit dada sikit itu hari, jadi dia pergi cek, buat rawatan susulan, insya-Allah. Kita doakanlah, jangan bagi Agong pening lah. Bawa-bawa bertenang, tunggu je lah PRU 15, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, itu saja untuk pagi ni. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.